kasih. Saya jemput Masjid Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam mahal Dani. Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri Speaker di atas peluang untuk saya sama-sama berbahas pada petang ini. Yang pertamanya saya ingin menyentuh tentang ralat belanjawan yang telah pun kita terima suratnya semalam. Tidak sepatutnya berlaku ralat belanjawan sebagaimana kita terima semalam, dan ini adalah merupakan perkara besar dan bukannya perkara kecil, Tan Sri. Angka anggaran hasil kerajaan persekutuan yang naik RM 4.69 bilion bagi cukai tidak langsung berbanding dengan angka asal RM 623 juta. Kalau angka besar pun boleh silap, bayangkan angka-angka kecil bagaimana pula keadaannya. Dan saya ingin bertanya kepada Menteri Kewangan, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Tidakkah ini akan memberikan satu cerminan yang tidak positif, terutama sekali kepada negara luar, untuk melihat kita dalam kita membentangkan satu dokumen penting kerajaan, itu dokumen penting belanjawan negara yang mana boleh tersilap. Bagaimana mereka nak mendapat keyakinan dengan negara kita kalau benda sebesar ini pun boleh dilakukan kesilapan? Dan saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengambil tindakan di atas ralat yang berlaku dan ambil tindakan kepada Menteri Kewangan di atas ralat yang berlaku, kerana perkara besar ralat yang dilakukan itu adalah sangat besar, Tan Sri Speaker. Dan seterusnya, saya ingin menyentuh tentang lawatan kerja luar yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Syabas dan tahniah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun kembali ke tanah air. Saya lihat dalam gambar ada juga Yang Berhormat Ulu Langat pun bersama. Padahal yang dalam parlimen ni sehari dua ni senyap saja. Ya kan? Rupanya dia tak ada, dia ikut PM senyap-senyap je, Tan Sri Speaker. Dia tak bawa kita ya. Jadi di tanah ya, saya tak ada banyak masa. Ulu Terengganu, silakan. Ekas. Terima kasih, Speaker. Berkaitan dengan ralat tadi itu, dan keadaan ekonomi yang semakin meruncing, kadar currency dah mencecah 4.79 ringgit satu dolar. Kemudian minyak masaknya dengan beras dan sebagainya, cadangan daripada Menteri tadi untuk diambil tindakan kepada Menteri Kewangan. Apakah saya rasa bukan saja ambil tindakan, dipecat atau dibuang terus Menteri Kewangan yang tidak kompeten ini? Apa pandangan saya rasa kita konsisten. Pihak pembangkang konsisten dengan nak bagi syor kepada Perdana Menteri ini, tukar saja Menteri Kewangan supaya lebih berfokus dan lebih memberi perhatian kepada ekonomi negara kita ini. Dan seterusnya saya nak sentuh tentang lawatan kerja luar negara yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak hal utama yang tak selesai-selesai lagi, tapi sepatutnya perkara itu boleh dilakukan oleh pihak menteri, tetapi Yang Amat Berhormat terpaksa juga pergi. Dan Tambun Yang Berhormat Tambun telah pun pergi ke Arab Saudi. Difahamkan ini kali kedua. Kali pertama dia tak dapat berjumpa dengan Putera Mahkota, tapi alhamdulillah kali ini syabas dan tahniah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat pun berjumpa dengan Putera Mahkota Arab Saudi. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, berjaya bertemu dengan Putera Mahkota Arab Saudi, dan berapakah pelaburan yang dibawa dan berapakah pengumuman pelaburan yang telah pun berjaya didapati? Dan setakat laksanakan pertemuan rasmi, jika nak dibandingkan dengan Singapura yang telah pun berjaya dengan izin elevated kerjasama strategik, Indonesia siap bincang lagi bagaimana nak memperluaskan kerjasama strategik. Filipin pula perluaskan dengan adanya sesi bilateral talks dengan pihak Arab Saudi. Malaysia hanya ada official talk yang mana yang patut boleh dilakukan oleh pihak menteri saja, tak perlu pun Perdana Menteri lakukan, tapi terpaksa dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ingat dulu sewaktu Najib, Masih tak nak boleh tanya sikit. Minta saya tak ada masa. Sebab ada sedikit pertuduhan bahawasanya Perdana Menteri tak perlu pergi GCC ke OIC. Wajar ke kita tuduh bahawasanya Perdana Menteri tak patut pergi? Ingat dulu sewaktu Najib ke Arab Saudi, dia dapat bawa bincang tentang Israel dengan Palestin ni. Yang Berhormat, tolong aturi peraturan Dewan. Tak payah nak geleng-geleng kepala sangat. Dan Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri ada hubungan yang baik dengan Arab Saudi, sehingga kan Arab Saudi menjadi penyumbang utama sewaktu pandemik dan dapat menyelesaikan masalah projek pengerang dan juga Petronas pada ketika itu. Dan kita Malaysia hanya official talk saja Perdana Menteri bersama dengan Putera Mahkota Arab Saudi sebagaimana yang dilaporkan oleh headline utama media-media kita. Dan kesian Perdana Menteri kita. Saya nak bagi tahu kita kesian dengan Perdana Menteri kita ni. Terlalu banyak benda nak fikir beras tak ada, telur tak ada, minyak tak cukup dan sebagainya. Tolonglah kabinet. Hari ini tengok saya bercakap di depan Dewan, kerusi yang kosong, seorang menteri pun tak ada. Bukan saja
Yang ini ke yang kita nak tunjukkan? Kalau dulu saya jaga parlimen, kita ada gilir-gilir. Tak ada buat sistem giliran ke ni? Saya muskil betul dengan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ni. Jadi untuk itu saya nak pergi. Saya nak pergi kepada yang berhormat. Perkara yang ketiga. Berkaitan dengan penyelarasan pencen. Melalui keputusan kes Mahkamah Persekutuan pada 26 Jun 2023, sebulat suara 5 hakim menyatakan pindaan terhadap Akta Penyelarasan Pencen 1980 pada tahun 2012 menggantikan peruntukan penyelarasan pencen dengan kenaikan pencen atas kadar 2% tiap-tiap tahun adalah salah dan tidak sah di sisi undang-undang. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan ini memerlukan kerajaan ambil tindakan menyelaraskan semua pencen yang diberi dan dibayar di bawah mana-mana undang-undang bertulis berasaskan gaji semasa. Bersama dengan kita pada hari ini dalam Dewan Yang Mulia, saya nak perkenalkan Puan Aminah Ahmad ada di belakang sana. Major General Datuk Profesor Muhammad Tarmizi, Dr. Profesor Dr. Halijah Hashim, dan mereka ini merupakan orang yang terkilan, orang-orang yang terkesan disebabkan oleh perkara yang berlaku. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah perancangan way forward kerajaan dalam hal ini supaya ada situasi menang-menang dengan melibatkan mereka? Kerana kalau kita tengok macam saya sebut tadi, Puan Aminah, pencen yang diperolehi hanya RM1,700 dan Major General Datuk Profesor Muhammad Tarmizi ni berkhidmat di ATM. Dia adalah merupakan doktor gigi. Bayangkan kalau doktor kena tembak, doktor kena tembak pula. Tentera kena tembak. Bayangkan nak betulkan gigi tu, dia betulkan. Tan Sri tahu gaji pencen dapat berapa? Hanya RM3,000 lebih je Tan Sri. Doktor gigi Tan Sri. Jadi ini amat kasihan buat mereka, terutama sekali dalam kos yang menghimpit, sara hidup yang terhimpit pada masa ini. Jadi harap kerajaan dapat memperlihatkan situasi menang-menang yang melibatkan mereka ini semua. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin sentuh seterusnya kepada golongan pertengahan, iaitu M40. Rata-rata pendapatan M40 ini melambangkan kemajuan sesebuah negara. Banyak usaha yang dibuat oleh golongan B40 untuk mereka upgrade diri mereka sebagai golongan M40. Dan kalau kita tengok, disebabkan oleh jurang yang berlaku, ramai anak muda berhijrah keluar negara. Dan Harian Metro Februari 2023 melaporkan keadaan membimbangkan lebih 90,000 graduan berhadapan dengan masalah pengangguran disebabkan kekurangan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Dahlah kita perlu beri perhatian juga pada M40 ini. Dahlah dalam kehidupan yang sangat menghimpit, kos sara hidup yang meningkat, dan mereka juga perlu membayar cukai pendapatan yang tinggi. Jadi hari dulu mereka kata mereka boleh makan beras import. Hari ini mereka pun berebut-rebut nak beli beras tempatan, Tan Sri Speaker. Jadi seterusnya saya ingin menyentuh tentang perkara pelancongan negara. Saya masih ingat lagi sewaktu Datuk Seri Najib Razak menjadi Menteri Pelancongan, banyak syarikat travel agent yang diberikan insentif pengeluaran cukai, dan ianya diberikan sekiranya mereka dapat bawa konon dalam 700 orang pelancong ke dalam negara, pelancong daripada luar dalam negara, maka mereka akan dapat diberikan insentif pengecualian cukai. Sekurang-kurangnya dia dapat memberikan impak yang positif supaya mereka dapat lebih mempromosikan lagi negara kita di mata luar dan dapat membawa lebih ramai lagi pelancong. Jadi dengan itu saya mencadangkan dapat diberikan pengecualian cukai selama 5 tahun bagi agensi pelancongan dalam sektor inbound. Sebagaimana ini dapat memberikan impak yang positif lagi untuk pelancongan negara. Dan seterusnya saya juga ingin bertanyakan, RM370 juta bagi kempen Tawak Melawat Malaysia ini, adakah ianya hanya untuk kempen melawat Malaysia semata-mata ataupun ianya termasuk juga dengan belanja pengurusan? Sebab kalau kita nak tengokkan, tak cukup Tan Sri. Sebab kita nak tengok, kalau kita nak dibezakan dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Indonesia, bagai langit dan bumi. Bayangkan, tak payah nak banding Malaysia dan Thailand. Malaysia dengan Phuket saja pun langit dan bumi. Bayangkan, dalam tempoh 8 bulan saja, Phuket berjaya membawa pulangan RM48 bilion ke dalam negara mereka disebabkan oleh impak pelancongan yang sangat positif. Saya tak ada masa, saya ada banyak lagi perkara ni. Siapa yang bercakap tu? Saya tak ada masa. Minta maaf dulu tu, you are my friend, but I'm so sorry, next time, insyaAllah. Jadi seterusnya saya ingin melihat kepada perkara yang kedua, berkenaan dengan pelancongan juga. Kalau dapat kita minta kerajaan tengok semula SOP berkaitan dengan insentif gamelan
iaitu insentif yang diberikan kepada travel agent kalau mereka nak pergi travel luar untuk membuat promosi di luar negara, maka mereka diberikan potongan 50% untuk tiket kapal terbang dan juga untuk hotel yang mereka duduki. Tapi bila nak claim, dia ambil masa. Jadi saya harap kerajaan dapat tengok balik semula. Dalam tempoh setahun ni, saya dimaklumkan bahawa terlalu banyak lama sangat nak dapat claim tersebut. Dan ini merencatkan terutama sekali untuk syarikat-syarikat yang kecil. Dan itu kita lihat adakah kerajaan, yang ketiganya, adakah kerajaan akan memperlihatkan semula tentang soal untuk mempromosikan atas talian dengan lebih cekap lagi. Sebab hari ini kita melihat bahawa promosi atas talian sangat berlaku dengan begitu ligat sekali. Jadi adakah dengan promosi yang diberikan ini, terutama sekali kita nak meraihkan Tahun Melawat Malaysia 2026 ini, maka peruntukan itu dapat diberikan. Kerana kalau kita tengok pejabat turisme Malaysia di luar negara, contoh kita ada di US, sewa yang cukup besar, mahal yang perlu dibayar. Di Singapura saya dipahamkan 100,000 Sing dollar kita harus bayar untuk pejabat TM kita di sana. Kalau dekat UK kita dapat free je duduk di sana pejabat tersebut, tetapi yang harus kita beri perhatian adalah maintenance je pula, walaupun ada dekat tengah-tengah bandar Pekan London. Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang KWSP. Tan Sri, permohonan untuk pencarum untuk pengeluaran bersasar telah pun digantikan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk akaun fleksibel pada tahun depan. Ini bermakna hanya mereka yang ada pekerjaan dan potongan KWSP saja yang layak jika simpanannya nanti mencukupi. Sedangkan rakyat perlukan sekarang ni yang rakyat perlukan. Jika akaun fleksibel ini dilancarkan, maka pencarum kena tunggu. Nak kena tunggu cukup simpanan yang diperlukan, barulah boleh ianya dikeluarkan. Dan ini akan mengambil masa yang bertahun. Untuk akaun fleksibel ini, untuk jangka masa panjang, yes, bagus. Tapi untuk yang sekarang ini, masa jangka pendek yang diperlukan oleh rakyat ini, ianya tidak membantu. Terutama sekali di luar sana, suri rumah, kita ada ibu tunggal, bapa tinggal dan peniaga kecil yang tiada pekerjaan tetap dan mereka tiada potongan KWSP. Bagaimanakah nasib mereka sekiranya mereka tidak diberikan pengeluaran KWSP secara bersasar? Dan harap ada mekanisme yang terbaik yang boleh menyantuni dan juga membantu golongan tercicir oleh akaun fleksibel KWSP ini. Dan seterusnya, Tan Sri, saya ingin menyentuh tentang reformasi parlimen. Yang Berhormat Tambun sering melaungkan reformasi. Saya ulang, reformasi parlimen melalui pengenalan Akta Perkhidmatan Parlimen. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan hari ini benar-benar ada political will bagi menjadikan parlimen sebagai badan legislatif yang bebas dari cengkaman eksekutif. Malah kenyataan Tan Sri yang di-Pertua Speaker Dewan Negara menyatakan akan bentangkan rang undang-undang berkaitan dengan akta ini dalam sidang ini. Adakah ianya dapat dilaksanakan dan sekiranya benar pasti ada implikasi kewangan yang berlaku pada tahun hadapan. Jadi apakah perancangan kerajaan berkaitan dengan hala tuju Akta Perkhidmatan Parlimen ini? Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang last sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, sektor pendidikan adalah sektor yang sangat rapat dengan rakyat, dengan pemegang taruh sehingga lebih dari 15 juta orang di seluruh negara. Dan saya menyambut baik RM 100 juta ringgit untuk membantu sebilangan murid yang masih tercicir dan memerlukan bimbingan lanjut sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Namun demikian, saya ingin menarik perhatian Dewan Mulia ini bahawa belanjawan yang lepas yang diumumkan pada 2023 peruntukan yang tujuan yang sama telah diumumkan RM 15 juta untuk menyokong usaha NGO mengadakan kelas pemulihan untuk anak-anak yang tercicir dalam pembelajaran. Oleh yang demikian, saya nak bertanya kepada pihak kementerian dan maupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan mengenai keberhasilan peruntukan ini, terutama berapa ramai anak-anak tercicir pembelajaran yang telah pun mendapat manfaat daripadanya. Ini penting kerana seperti mana yang telah pun Dewan Yang Mulia ini maklum, negara berhadapan dengan isu keciciran pembelajaran yang serius sebagaimana yang telah pun diumumkan oleh pihak KPM ketika pengumuman keputusan SPM yang lepas. Seramai 63,596 anak-anak kita yang bersekolah sejak daripada tahun 1 hingga tingkatan 5 gagal untuk mendapatkan sijil SPM pada tahun 2022 dengan 29,663 daripadanya tidak hadir
dan peratusan anak-anak yang gagal mendapatkan CGSPM ini statik setiap tahun tanpa ada sebarang penurunan. YB cuba cek dekat kawasan masing-masing. Pergi tanya PPD, berapakah sebenarnya jumlah angka murid yang keciciran di dalam parlimen kita. Pasti ianya tidak akan lagi banyak. Jauh, dia setiap tahun memang ada je. Begitu saja angkanya. Jadi saya suka nak mengajak kalau Yang Berhormat ahli parlimen dapat semak juga di pihak PPD masing-masing. Dan ini semua berlaku walaupun KPM mendapat peruntukan terbesar setiap kali belanjawan diumumkan, atau bolehlah kita katakan peruntukan yang besar, tetapi keberhasilannya agak meragukan. Saya kata itu saja, Tan Sri Speaker. Kali ini saya kagum dengan diri saya sebab saya on time. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Saya jemput Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana mengizinkan Sungai Siput turut serta perbahasan negara.